Hai, salam sejahtera dan selamat datang ke Dapur Syaila. Hari ini Syaila nak share resepi biryani sardin. Jom ke Dapur Syaila untuk melihat bahan-bahannya. Sardin tin besar 1, tak kiralah nak ambil brand apa. Syaila guna brand ayam. Kita asingkan dulu sos sardin dengan ikan. Halia 3 inci, bawang putih 4 ulas, tumbuk lumat. Serbuk jintan putih 1 sudu kecil. Garam masala 1 sudu kecil. Daun pandan 2 helai. Yogurt 4 sudu besar. Serbuk cili 2 sudu besar. Bawang goreng ikut suka kita banyak mana yang kita nak guna. Serbuk ketumbar 1 sudu kecil. Daun salam 2 helai. Kayu manis 2 batang. Bunga lawang 1 kuntum. Buah pelaga 3 biji. Jintan putih 1 sudu kecil. Beras basmati 4 cawan. Sebelum kita masak, rendam dulu selama 45 minit. Bawang merah 1 biji. Ambil saiz yang besar sikit, hiris nipis. Tomato 1 biji, potong dadu. Cili merah 2 biji, belah 2 dan potong 4. Daun ketumbar dan daun pudina hiris nipis. Ikan sardin kita perap menggunakan 1 sudu kecil garam, 2 sudu kecil cili kering dan 1 sudu kecil serbuk garam masala. Ikan sardin lembut, jadi kita tak boleh menggunakan tangan untuk campurkan bahan-bahan rempah tadi. Bila serbuk cili dah agak sebati dengan ikan sardin, baru kita gunakan tangan untuk pastikan rempah-rempah tadi dah betul-betul melekat pada ikan sardin tu. Sebelum kita start buat nasi biryani sardin, kita masak dulu beras basmati. Sekarang Syaila nak tunjuk caranya. Didih air secukupnya. Masukkan 3 sudu besar minyak masak, 1 sudu kecil jintan putih, garam secukupnya, daun salam 1 helai dan daun pandan. Kita biarkan semua bahan-bahan ni didih sekejap supaya dia akan naik wangi. Beras basmati yang rendam tadi, bilas dulu dan masukkan ke dalam air yang mendidih. Masak selama 10 minit je. Nasi itu kita masak dalam 85% sahaja. Bila dah masak lebih kurang 85%, toast dan asingkan. Sekarang Syaila nak tunjuk cara untuk menyediakan kuah nasi biryani sardin. Panaskan minyak sedikit dan goreng ikan sardin yang kita perap tadi. Jangan goreng terlampau garing ya, lebih kurang saja untuk keraskan dia punya isi. Bila nak terbalikkan ikan sardin pun, kita kena berhati-hati juga. Sebab ikan sardin kan lembut, takut dia akan pecah nanti. Kita gunakan minyak yang sama untuk menumis bahan-bahannya. Masukkan kayu manis, bunga lawang, buah pelaga dan jintan manis. Baru kita masukkan bawang merah. Masukkan 1 sudu kecil margarin ataupun pelantah. Tumis semua bahan-bahan ni sehingga naik wangi. Bila bawang dah agak layu sikit, masukkan bawang putih dan halia yang ditumbuk tadi bersama dengan daun salam. Kepingan sardin yang kecil jangan dibuang. Kita boleh tumis sekali dengan bahan-bahan tadi untuk menambahkan lagi rasanya. Masukkan tomato. Tomato tak payah hancur sangat ya. Kemudian masukkan daun pudina dan daun ketumbar. Dah goreng semua, kita biarkan sekejap untuk pecah minyak. Bila dah agak pecah minyak, kita masukkan 1 sudu kecil serbuk jintan putih, 1 sudu kecil serbuk garam masala,
2 sudu kecil serbuk ketumbar dan 2 sudu kecil serbuk cili kering. Masukkan sedikit air dan biarkan ia mendidih sekejap. Bila air dah agak sejak sikit, masukkan paste sardin yang kita asingkan tadi. Bila nak tambah garam, pastikan jangan masukkan banyak sebab nasi yang dimasak tadi pun dah ada garam. Bila nak masukkan yogurt, ikut suka kita lah. Setengah orang suka masam. Macam Shaila masukkan 4 sudu besar je. Biarkan semua bahan-bahan ni mendidih sekejap. Peras setengah biji limau nipis dan cili merah yang dipotong tadi. Bila kuah dah agak pekat sikit, masukkan nasi yang dimasak tadi dan gaul sehingga sebati. Untuk buat biryani, tak semestinya kita guna beras basmati. Beras biasa pun boleh. Beras biasa jangan rendam lama sangat. Rendam dalam 10 minit dah cukup. Bila semua kuah dah campur dengan nasi, asingkan separuh daripada nasi itu ke dalam bekas lain. Nasi yang separuh lagi biarkan di dalam kuali. Jadikan dia sama rata dan susun sardin yang digoreng tadi. Kemudian taburkan bawang goreng. Nasi yang diasingkan tadi kita tabur semula. Jadi sardin ada di bahagian tengah. Kemudian kita tutup selama 10 minit dengan api yang kecil. Biryani sardin dah siap. Selepas cuba resipi Shaila, jangan lupa nak komen ya. Terima kasih kerana menonton video Shaila. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapat video terbaru. Dan juga like, komen dan share.